nampak. Di waktu malam, awak mata Julin. Bulan purnama. Kalau komen tengok Cik Azhar nyanyi kan, tak selesai kerja. Kita ada segmen baru penonton. Ya Ahmad Handai, Nostalgia Kuala Kangsar. Tapi nak tahu kat mana Cik Azhar ada ni dengan alat-alat muzik semua kan. Kita nak terjah tuan empunya ZM Studio. Tapi dah tak ada ke? Dah ada ke? Ada studio baru ke? Kita tak tahu kan. Cik Cherry. Kamu tengoklah, kamu tengok. Macam kakak ada. Assalamualaikum Cik Ri. Waalaikumsalam. Allahuakbar. Boleh awak duduk ni? Sila. Awak sampai apa? Aku sampai Cik Ri. Saya tengok rumah Cik Ri ni. Segala kereta apa semua. Apa khabar Cik Ri? Baik, alhamdulillah sihat. Ni tengah tengok psika buruk ni. Allah. Bukan buruk, antik. Lama dah nak jumpa Cik Ri, lama Nora tak jumpa kan. Inilah Cik Ri. Apa nama ni, kita ni nak sembang-sembang. Sembang-sembang orang kita je ni kan, santai-santai je. Kan kenangan dulu. Nostalgia zaman apa ZM Studio. Tapi sebelum tu Cik Ri, penonton-penonton kita daripada mereka syarikat apa semua, dia tak kenalkan Cik Ri. Cik Ri kenalkan dulu nama Cik Ri. Okey. Saya ni kalau mula-mula kenal kampung lah, kenal kampung Cik Ri. Tapi kalau kenal di studio tu ZM. Nama sebenar Zainal Amri. Dibendik kan? Dibendikkan ZM. Umur apa dah Cik Ri? Saya umur sekarang ni dah kira dah naik peringkat muda. Ya betul. 59 tahun. Muda lagi tu. Allahuakbar. Penonton, kalau dekat Kuala Kangsar ni, satu ketika dahulu memang cukup terkenal. Salah satu, orang kata satu-satunya lah studio muzik yang mula-mula ada di Kuala Kangsar ni dulu. ZM Studio. Kan era-era rock kapak masa tu. Masa tu kalau tak silap Cik Ri, ada lagi ke persembahan yang istana dulu? Persembahan masa itu Sultan Deri tu. Sultan Deri dah tak ada dah. Dah tak ada dah. Tapi Expo Fun Fair masih ada lagi. Masih meriah lagi di Kuala. Masih meriah lagi. Fun Fair, Expo. Jadi kalau kamu penonton nak tahu, inilah dianya. Tuan empunya studio yang pertama kat Kuala Kangsar. Belakang kalau mudahnya tu, daripada bus stand tu kan, jalan nak turun ke market tu. Kat situ ada apa, bangunan kedai MPKK punya Itu sendiri punya. Sendiri punya. Kat situ ada bangunan-bangunan kedai. Kat situlah lokasinya. Jalan betul-betul nak turun ke market tu. ZM Studio. Tapi Cik Ri sekarang dah tak ada dah studio ya. Dah tak ada dah. Jadi nak tanya sikit-sikit lah nostalgia kenangan kan. Ya. Tahun sebenar asalnya Cik Ri buka studio tu, tahun berapa tu? Okey. Saya buka studio tu, kalau ikutkan sebenarnya tahun 87. Ada sebelum ini ada sebelah KL datang. Media juga. Saya tersilap tengok, saya kata dia tahun 90, sebenarnya tahun 87. Tapi didaftarkan tahun 91. Pasal dulu kan daftar, dia kena running dulu. Jalankan dulu. Betul. Macam mana cerita? Yalah zaman tu ada muzik, memang muzik tengah bangun kan. Tapi Cik Ri berani nak buka studio muzik di Kuala Kangsar tu macam mana? Okey, nak cuba perniagaan tu. Teman ni kan, kepandaian teman adalah 2-3 perkara. Jadi teman elektrikal. Elektrikal maknanya wireman lah. Jadi apabila satu ketika dulu teman ditimpa bencana kemalangan. Jadi teman tak boleh nak buat kerja lagi dah apa. Jadi teringat apa kepandaian teman dia? Main muzik. Buka studio. Jadi jual apa dia? Buka studio. Itulah punca dia mulanya. Itu punca ya. Tapi zaman tu memang penuh gemilang lah. Saya pun, kalau kau nak tahu, Cik Azam dulu pernah main dekat studio Cik Ari ni, ZM Studio. Tapi masa tu tak cerodik lagi. Main drum pun tak apa nak cerodik lagi kan. Tapi itu salah satu kenangan. Lagi satu, orang kata apa nama ni, Kuala Kangsar banyak band-band time itulah ya.
Mungkin Cik Ri ada kenangan bersama artis ke? Bersama musician-musician yang hebat dekat Kuala ni ke? Boleh tak Cik Ri kongsikan kat penonton? Okey, dia ada 2 3 4 perkara pada zaman itu. Zaman itu memang Kuala itulah studio satu. Betul? Salah satunya. Masa itu kalau artis-artis nak training pun datang, contoh-contoh yang datang tu Fauzia Latif, lepas itu lagi siapa, Ramlah Ram, Jali Hamid, ada ramai lagi, ada gambar-gambarnya pun ada. Dan selepas itu pula saya cuba, teman boleh cuba juga nak naikkan kengkawan di Kuala ni kan. Contohnya satu, kumpulan Kasawari. Kasawari itu dia nak mencari drama. Jadi saya recommend satu kawan, orang panggil dia Nat dan nama dia Faiz lah. Jadi dia dapatlah satu rakaman pertama di Ipoh ni. Ipoh rakaman Ipoh, ada studio rakaman di Ipoh satu. Itulah Kasawari punya album satu. Lepas itu yang popular sekarang ni masa Malay College tu memang jamming hari Sabtu tu demo je conquer. So, start dari pukul 9 tu sampai pukul 5 tu depa je conquer semualah. Jadi kumpulan yang popular sampai hari ni itulah Butterfingers. Butterfingers. Jadi dia pun masih buat album tu, dalam album dia pun ada cerita tentang Zaam Studio, dia training di situ. Maknanya pada masa tu demo pelajar-pelajar penuntut di MCKK. Time cuti tu keluar main situ berlatih situ. Berlatih situ. Dan juga sopa juga Allahyarham, depa training macam ni siapa, Allahyarham Syam, kumpulan Arewatan. Lepas itu lagi macam kumpulan SYJ, Arif Sayung tu pun dulu dia training di situ juga. Pasal dia tu dulu kumpulan SYJ. SYJ ya betul. Tu adalah artis-artis lagi, ramai lagi lah. Termasuklah kalau yang bersejarah betul training dengan kami di situ untuk show, Allahyarham SM Salim. SM Salim dan juga Datuk M. Dok Kilau. Itu legend lah. Legend. Betul. Dahsyat, cukup dahsyat lah, rasa bangga penuh rasa kan. Tapi malangnya dah tak ada studio ni tu. Mungkin ni lah. Tapi kan zaman tu Cik Ri, macam Cik Ri cerita pasal apa penuntut-penuntut pelajar-pelajar MCKK kan. Ada cuti, dia orang luangkan masa untuk bermain muzik, berhibur kan situ kan. Tapi sekarang kita dah tak nampak anak-anak muda kita kopi tu lah. Jadi apa tanggapan Cik Ri ni, anak-anak muda zaman dulu dengan zaman le, mana rupa demo? Dia tu ada perbezaan dia. Perbezaan zaman pada zaman itu dengan zaman sekarang ni. Okeylah, lebih kurang dia, contohnya bila studio tu dah tak beroperasi sangat. Dia salah satu sebabnya oleh kerana peredaran masa kita. Peredaran masa tu oleh kerana cyber cafe. Jadi anak muda tu dah beralih kepada main game banyak kali. Jadi dia kalau dulu dia banyak berkumpulan mencari muzik. Yang pemain pun pergi ke situ, yang peminat pun mencari di situ. Tapi bila zaman sekarang ni dia dah banyak pada cyber cafe dan media sosial. Ada baik ada buruk dia lah. Yalah betul lah. Tapi kalau saya ingat lah zaman tu lah, orang kata semangat setia kawan tu kuat. Tak ada kita nak ngadak-ngadak handphone apa, tak ada lagi zaman tu kan. Pergi atas dasar orang kata bakat kita, lepas tu minat kita ya. Kita main-main, lepas tu bergaul, minum-minum, balik. Zaman sekarang ni dah banyak keluar je anak-anak muda kita, ada cabang ini, ada cabang itu kan. Jadi itulah lebih kurang sikit sebanyak zaman dulu kan. Tapi memang ikonik sebenarnya kat Kuala Kangsar. Salah satu nostalgia yang tak dapat kita lupakan, studio Zaam. Sekarang dah ada juga studio-studio lain kan, tapi orang kata memori itu tak segah memori studio Zaam itu. Tapi Cik Ri, kita pun rasa nak kena beransur kot kan. Bawa penonton kita tengok kok ada gitar-gitar. Cik Ri ada boleh ya? InsyaAllah boleh. Jom mau kita. Mau. Ni pun dah nak gelap dah. Mau kita. Jom kita tengok gitar ke drum ke apa. Jom. Okey Cik Ri. Kita tengok barang-barang muzik, kita tengok juga. Yang tertarik ni gambar ni. Cik Ri boleh ceritakan ni gambar macam ini, lepas tu Keratan Surat Abor ni apa benda kisah? Kalau ikut ini nostalgia lah. Okey. Ini Kertas Surat Abor ni kami menjadi juara Kugiran tahun 93 dulu. Kumpulan Cik Ri? Kumpulan dalam studio. Lepas itu ialah berkait dengan ni lah khabar apa namanya Fauzia Latif. Ini masa saya lepas accident pakai tongkat lagi. Pakai tongkat lagi ya. Lepas itu ini apa namanya siapa ni
yang lagu ayam siapa namanya? Jalil Hamid. Jalil Hamid. Lepas itu ini Rina Han, ini Noshila Amin, yang itu Noh Aliza Idris, yang ini Sheila anak Hussein Bahasan tu. Apa bukan Sheila apa nama? Apa kan nama anak Hussein Bahasan tu kan? Ini kumpulan rock pertama yang dianjurkan Zam Studio juara. Tahun ni ada tahun dia. Yang pertama Cigara daripada Taiping. Masa itu buat di mana tu? Kuala? Buat di Kuala, di Dewan India. Di Dewan India. Yang paling rare ni lah. Apa SPD apa nama? Ini kumpulan search dengan ini pasal sekarang ni saya dah terlibat dengan perfilman dengan drama untuk sewa barang. Termasuklah ini antara satunya lah, banyak lagi lah. Filem-filem besar macam Palo, Lieutenant Andanan, Rock the Movie pertama. Ni Rock the Movie dia pertama. Jadi itulah maknanya saya sekarang dah terlibat dengan perfilman dengan apa namanya drama, tapi bukanlah saya berlakon. Kadang-kadang orang panggil jugalah, hanya tambah-tambah tapi atas sewaan lah. Nyewa barang ke apa kalau betul bayar je lah. Ya betul. Bayar tu dulu kadang lah. Bayar. Kalau tak betul bayar tak boleh juga. Tak mahu kan. Tengok ni kamu penonton boleh tengok barang cukup banyak. Misalnya ni ke gitarnya. Ini antara koleksi gitar Zam Studio. Dia tahun zaman Piramli punya gitar tu dia. Sampai zaman M Sarip. Sampai lah sekarang ni. Jadi koleksi lah Zam Studio punya. Okeylah, kata-kata terakhir Cik Ri pada penonton kita luar sana berkaitan dengan muzik ni kan. Kata-kata terakhir, saya terima kasih pada support dia yang pernah menyokong saya dulu. Sekarang pun kenalkan kawan yang lain mana pun, orang kata terima kasih banyak-banyak. Dan saya harap muzik yang elok lah, yang elok diperhidupkan, kan, mana cari daripada yang manfaat untuk diri sendiri. Itu yang saya minta, dan kita kalau boleh sesamanya ni biarlah eratkan tali silaturahim. Okay. Terima kasih penonton. Terima kasih yang mungkin dulu-dulu teringat nostalgia boleh tengok video ni, yang kenal kita punya Toki Zam ni, Encik Amri kita ni. Lepas tu yang pernah orang kata ada anak ada ke apa ke main di studio Zam ni, terima kasih banyak kerana menyokong. Yang penting satu-satunya di Kuala Kangsar terulung sampai hari ni, masih lagi membuat persembahan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.